Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama meneruskan kuliah ataupun siri tadabbur kita yang kita sekarang ni sedang membincangkan surah As-Sajdah. Dan minggu ni kita telah masuk siri yang kelima, insya-Allah. Baik. Jadi pada minggu yang lalu kita telah menyebutkan tentang ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah. Kita telah membicarakan tentang makna tanzil, turunnya Al-Quran secara beransur-ansur. Kita telah menyebutkan tentang turunnya Al-Quran tiada keraguan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat ayat yang ketiga dan mungkin juga ayat yang keempat, insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir itu tidak mengakui hakikat yang demikian. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-adakan Al-Quran. Menurut rekaannya, dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar daripada Tuhanmu, wahai Muhammad, supaya engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu. Semoga mereka beroleh hidayah dan juga petunjuk. Baik. Jadi ayat yang sebelum ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penurunan Al-Quran daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat yang ketiga ini kita tengok dalam kurungan itu sebagai satu bentuk tafsiran yang ringkas, iaitu orang kafir itu mereka tidak mengetahui, tidak mengakui hakikat bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala membenarkan Al-Quran itu turun daripada sisi Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan apakah tujuan daripada penurunan Al-Quran tersebut. Baik. Makna umum bagi ayat ini, iaitu kaum musyrikin menuduh Nabi SAW yang membuat Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyanggah dengan menegaskan bahawa Al-Quran adalah hak dengan tujuan penurunannya ialah untuk memberikan peringatan kepada mereka yang tidak didatangkan pemberi peringatan sebelum Nabi SAW agar mereka mendapat petunjuk daripadanya. So dalam ayat yang ketiga ini, maka ada dua perkara penting yang Allah Subhanahu wa taala nak jelaskan. Yang pertama, menafikan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi SAW yang mengatakan bahawa Nabi SAW ini mereka-reka Al-Quran. Yang kedua, nak menjelaskan bahawa tujuan daripada penurunan Al-Quran itu adalah untuk memberikan peringatan kepada mereka. Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am yaqulun.
am yaquluna iftarah. Bahkan mereka berkata, yaqulun di dalam ayat ini dia adalah dalam bentuk present tense. Present tense. Dalam bahasa Inggeris kita kata present tense. Ini sesuatu yang continuous, sesuatu yang berterusan berlaku. Berterusan perkara ini diperkatakan. Ini bukan semata-mata sekali sahaja mereka mengatakan kepada Nabi SAW, tapi setiap kali Nabi membacakan ayat Quran, setiap kali Nabi memberikan penerangan kepada mereka daripada ayat-ayat Al-Quran, mereka tetap mengatakan bahawa ini adalah rekaan Muhammad semata-mata. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dalam bentuk fi'lun mudhari' ataupun dalam bentuk present tense ataupun continuous tense, iaitu untuk menyatakan bahawa mereka ini bukan sekali mengatakan hal tersebut tetapi berterusan. Dan kita tengok berterusannya, orang-orang kafir ini mengatakan bahawa Al-Quran ini rekaan Nabi SAW, bukan terhad kepada orang musyrikin jahiliah semata-mata pada zaman Nabi SAW, tetapi juga sampailah kepada zaman sekarang ini. Yang ini para orientalis barat, yang ini mengatakan perihal yang sama sebenarnya. Yang ini selalu disebutkan bahawa Muhammad ini yang menciptakan Al-Quran. Dia untuk menghadir, dan kedua, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan fi'lul mudhari'? Kerana adalah untuk menghadirkan semula apa yang diperkatakan mereka. Ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan, kamu pernah mengatakan kepada Muhammad seolah-olah dia berlaku sekarang ini. Kerana perkataan kamu mungkin sekali kamu sebut, tapi dari sudut perbuatan kamu itu menggambarkan apa yang kamu pegang. Jadi maknanya kadang-kadang kita menyebut sesuatu perkara, mungkin kita dah lama menyebut perkara tersebut dan kita dah tak ulang perkara itu, dia tak disebut-sebut semula, tetapi perbuatan kita yang ini menggambarkan bahawa kita masih lagi berpegang dengan kata-kata kita. Sebagai contoh, kalau orang yang mungkin terlibat dalam ajaran sesat sebagai contohnya, yang mana kalau mungkin dia menyebutkan tentang ini mengakui satu perkara yang boleh membawa ataupun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah yang sesat, mungkin dia tak kata dah sekarang ni, mungkin 10 tahun yang lalu dia mengatakan hal tersebut, tapi sekarang 10 tahun yang kemudian dia tak kata dah. Tetapi kita tengok dari sudut perbuatan dia itu, mungkin masih lagi ada ura-ura seolah nampak masih lagi berpegang dengan kata-katanya yang dahulu. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan am yaqulun, iaitu mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahawa kamulah yang menciptakan Al-Quran, ini untuk menghadirkan semula apa yang diperkatakan mereka, kerana itulah yang menjadi pegangan mereka. Ini selama mana sebelum ketika mana mereka tidak memilih Islam, ini mereka tetap mengatakan bahawa Nabi SAW lah yang merekakan Al-Quran. Jadi kalau kita tengok dari sudut dalam ulumil Quran, telah banyak para ulama kita menulis dan juga menjawab semula tentang tomahan ataupun syubhat-syubhat yang telah diutarakan oleh orang musyrikin, bahkan orientalis barat yang kemudiannya. Iaitu antaranya bagaimana nak menolak bahawa di dalam Al-Quran ataupun Al-Quran itu bukanlah datang daripada Nabi SAW. Kita tengok antara peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi SAW adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ini ketika selepas daripada peperangan Bani Mustalik, yang ini telah dituduh oleh orang munafik melakukan perkara yang tidak elok dengan seorang sahabat
yang bernama Safwan bin Mu'attal. Jadi ketika mana tuduhan-tuduhan itu telah dituduh oleh orang munafik, Nabi SAW tidak terus membersihkan tuduhan tersebut. Bahkan Nabi SAW menunggu wahyu, dikatakan dalam riwayat bahkan sampai sebulan. Nabi SAW menunggu wahyu untuk turun, untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah daripada sebarang bentuk tomahan yang dibuat oleh orang-orang munafik. Jadi kalau kita tengok, Sayyidatina Aisyah ni merupakan isteri yang Nabi SAW kasihi. Jadi mana mungkin Nabi SAW akan membiarkan berita itu dicakap-cakap orang viral selama sebulan tanpa ada satu bentuk statement yang menyebabkan, makna kata membersihkan maruah Sayyidatina Aisyah. Kalau kata Al-Quran itu adalah perbuatan ataupun Nabi SAW yang reka. Tapi kita tengok, maknanya ayat Quran nak turun untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah itu ambil masa lebih kurang dalam hampir sebulan untuk membersihkan. Dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa orang yang mendatangkan berita palsu. Jadi cerita ini kalau dalam sirah kita baca dalam bab hadisul ifk, cerita yang palsu yang mana mendakwa ataupun mentohmah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi maknanya kalaulah Al-Quran itu buatan Nabi SAW, sudah tentu Nabi SAW akan cepat-cepat untuk membersihkan nama isteri kesayangan baginda. Dalam hal yang lain, sebagai contoh, Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi ada menulis satu buku yang bertajuk Itabur Rasul, iaitu ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menegur para rasul ini dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada pemimpin besar, pemimpin-pemimpin besar Quraisy. Jadi mereka menolak dakwah Nabi SAW. Nabi target pemimpin-pemimpin besar ni kerana kalau pemimpin-pemimpin ini memeluk Islam, maka anak-anak buah mereka pun mungkin akan turut sama memeluk Islam. Jadi Nabi target pemimpin-pemimpin besar. Tapi Al-Huzain makna kata pemimpin-pemimpin besar inilah selalunya yang tidak mahu menerima dakwah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab mereka ni ada pengaruh. Mereka ada harta, ada kedudukan, ada kekayaan. Jadi mereka merasa istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Alaq kepada antaranya Abu Jahal. Jadi mereka ini merasakan bahawa istaghna, mereka ini dah tak memerlukan. Kenapa kami nak berpegang kepada agama? Sedangkan jika kami berpegang pada agama, maka akan menyebabkan kehidupan kami ini lebih sempit. Itu tak boleh, ini tak boleh. Duit yang banyak, kena zakat dan sebagainya. Lebih baik kami tak berpegang pada agama. Jadi itu cara fikir orang pembesar-pembesar Quraisy. Sebab itu kita tengok daripada awal dakwah Nabi SAW, ramai daripada kalangan mustadafin, ramai daripada kalangan orang-orang yang kita nampak dari sudut hierarki di dalam manusia ni, orang yang lemah lah, hamba-hamba dan sebagainya. Jadi pembesar-pembesar Quraisy ini mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW hingga kan Nabi SAW berasa sedih. Pada waktu itu datangnya seorang sahabiul jalil, iaitu Abdullah bin Umi Maktum, yang mana dia ni adalah seorang yang buta. Datang kepada Nabi SAW menyerah diri untuk memeluk Islam. Maka pada waktu itu Nabi SAW berpaling dan Nabi SAW bermasam muka. Kerana Nabi SAW bersedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW, abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpalingnya ia. Jadi Allah tegur Nabi SAW, perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sepatutnya. Ini kalau kita tengok dari satu sudut, maknanya Nabi SAW juga adalah seorang manusia. Tapi dari sudut dakwah, maka itu Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi. Dalam beberapa ayat dalam peperangan, sebagai contoh dalam peperangan Badar,
bagaimana Nabi SAW mengikut ataupun memilih pendapat yang lunak, iaitu pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mana Abu Bakar menyatakan bahawa tawanan perang Badar ini kita boleh bebaskan dengan adanya jaminan. Yang ini maknanya perlu dijamin, ikat jamin, ataupun sebahagian daripada mereka perlu yang ini mengeluarkan dari sudut tenaga untuk ajar pula orang Madinah. Jadi manakala pendapat Saidina Umar yang mengatakan bahawa tawanan perang Badar ni sepatutnya dibunuh kesemuanya. Cuma Nabi SAW ini sebagai seorang yang lunak, ini memilih pendapat yang lunak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat, menurunkan ayat menegur perbuatan Nabi SAW. Begitu juga ketika mana Nabi SAW ini memohon ampun kepada ketua kepala orang munafik Abdullah bin Ubay. Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau kamu minta ampun 70 kali pun Allah Taala tak akan ampunkan. Dia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW. Kalaulah Al-Quran itu dikatakan buatan Nabi SAW, maka kita jarang melihat buku-buku yang menulis tentang biografi diri ini dia menegur diri dia sendiri. Jadi ayat Al-Quran itu datang menegur Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan bahawa ia bukanlah daripada buatan Nabi SAW. Ada juga mereka yaqulun, mereka mengatakan berterusan. Jadi mereka tak puas hati lagi, sebut lagi antaranya, Nabi Muhammad ni memang dah terkenal, yang ni mempunyai ketajaman akal, yang ni seorang yang bijaksana, mempunyai hati yang bersih, maknanya digelar sebagai Al-Amin yang dipercayai. Maka dengan adanya akal yang bijak dan juga hati yang bersih, menyebabkan seolah Nabi SAW ni mampu mengungkapkan kata-kata yang baik yang disusun membentuk ayat-ayat Al-Quran. Seolah macam kalau orang musyrikin ni, mereka yang mempunyai akal yang bijak, yang ni maknanya orang yang pandai, ada kedudukan yang tinggi, maka mereka boleh ekspresikan perasaan mereka itu dalam bentuk syair. Maka mereka mengatakan hal yang demikian sama dengan Nabi SAW. Maka kita melihat Al-Quran, ini jawapan daripada para ulama, kita melihat Al-Quran ini tidak hanya dalam bentuk analisa. Ini bukan hanya melalui pandangan yang tajam, bukan hanya melalui hati yang bersih. Kerana dalam Al-Quran itu bukan semua bentuk yang datang dalam bentuk analisa. Analis ini maknanya bentuk kajian. Ada yang cerita sejarah. Ada Al-Quran menyebutkan tentang umat-umat yang terdahulu daripada kalangan Nabi ataupun orang-orang saleh. Ada Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaib, perkara ghaib, tentang akhirat, kiamat dan sebagainya. Al-Quran datang menceritakan tentang perkara masa hadapan. Di hari akhirat apa yang berlaku, jaza, ini dari sudut balasan dan juga ganjaran. Jadi semua ini tidak akan dapat direka dan dipercayai pula oleh orang yang lain, walaupun orang tu ada kebijaksanaan. Ini kita bagi contoh, kalaulah kita kata orang yang paling bijak yang mungkin kita kenal, Albert Einstein contohnya. Ini dia ada kebijaksanaan, tapi dia tidak akan dapat mengetahui sejarah orang-orang yang terdahulu ataupun perkara-perkara yang akan datang tanpa ada orang bagi tahu dia. Maknanya sejarah orang yang terdahulu tanpa orang bagi tahu cerita sejarah. Ini mana sejarah itu diceritakan satu persatu, satu generasi ke generasi, dia tak akan tahu. Jadi bagaimana Nabi SAW mengetahui sejarah bukan sekadar Nabi Ismail, bukan sekadar Nabi Ibrahim, hinggakan kepada Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Adam, awal penciptaan, yang mana jarak masa dengan Nabi SAW itu ribuan tahun. Jadi orang yang bijaksana macam mana pun dia tidak akan dapat menganalisa perkara yang telah lalu, melainkan
Dia pandai membaca ataupun ada orang cerita ataupun dia belajar. Dan kedua-duanya tak ada pada Nabi SAW. Nabi SAW digelar ummiyin. Nabi SAW diketahui tidak pernah berguru dengan sesiapa pun tentang hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ini beberapa kita katakan hujah balas yang dikemukakan oleh para ulama kita apabila orang musyrikin ini, bahkan orientalis banyak tomahan-tomahan, tapi basically kita boleh katakan tomahan-tomahan ini akan berbalik kepada mengatakan bahawa Nabi yang menciptakan Al-Quran. Yaqulun, berterusan. Jadi orientalis hari ini makna kata mereka ni dah ketinggalan. Orang musyrikin tu dah sebut lama dah. Quran pun dah sebut dalam dalam ayat-ayatnya bahawa mereka mengatakan Nabi SAW ini yang menciptakan Al-Quran. Dan bahkan para ulama kita pun telah menyebutkan jawapan balas kepada setiap tomahan syubhat yang telah dilemparkan. Baik. Am yaquluna iftarah. Jadi perkataan iftarah ni yang menunjukkan bahawa makna kepada mengada-adakan ataupun mereka-reka ataupun mencipta. Baik. Di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan dengan makna mereka-reka, bukan mencipta, mereka-reka. Ini buat sesuatu tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua perkataan. Yang pertama adalah iftara. Dalam ayat ini iftarah. Dan yang kedua perkataan yang disebutkan adalah ikhtilaq. Dan sering kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan iftara. Dan hanya sekali sahaja di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan ikhtilaq. Itu dalam surah An-Najm. Baik. Maaf, surah Sad ayat yang ke-7. Baik. Apa beza antara iftara dan juga ikhtilaq? Dalam Al-Quran banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan iftara. Contohnya, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengata ataupun mengada-adakan sesuatu perkataan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala ini secara dusta. Ini dia bercakap atas nama Allah Subhanahu Wa Taala secara dusta. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan iftara? Kerana makna iftara, ini kalau kita tengok dalam Mu'jam Furuq Lughawiyah oleh Al-Askari, dia menyebutkan bahawa beza antara iftara dan ikhtilaq ini adalah dari sudut iftara ini pendustaan itu benar-benar berlaku. Sama ada orang yang mendustakan itu dia benar-benar mendustakan ataupun orang yang mengatakan orang lain dusta dia benar-benar meyakini orang itu adalah orang yang mendustakan apa yang diperkatakan. Baik. Kalau kita tengok konteks dalam ayat surah Al-Kahfi, bahkan dalam surah As-Sajadah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ini orang yang zalim adalah orang yang telah melakukan pendustaan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Kita tahu bahawa orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Orang musyrikin mengatakan malaikah anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendustaan itu benar-benar berlaku. Dan dipersetujui pula daripada zaman ke zaman. Maka sebut tadi aym yaqulun. Jadi makna pendustaan itu juga berlaku daripada zaman ke zaman. Maka dalam konteks ayat As-Sajadah ini, orang-orang musyrikin mereka sangat-sangat meyakini benar ya ini terjadi pendustaan, iaitu Al-Quran itu diciptakan oleh Rasulullah SAW. Jadi maknanya mereka ni orang musyrikin
sangat meyakini bahawa Al-Quran itu diciptakan oleh orang musyrikin. Hingga kan bila Nabi nak baca, mereka tak mau dengar. Ini pada mereka dah tutup, tak ada. Apa yang Muhammad baca itu semuanya. Ini tak ada nak dengar dulu dan sebagainya. Adapun perkataan ikhtilaq dalam Al-Quran disebutkan hanya sekali sahaja, iaitu dalam surah Sad ayat yang ke-7. Ini perkataan orang musyrikin juga, tapi berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan Quran. Tapi berkaitan dengan keesaan, mereka kata ma sami'na bihadza fi millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Ya, ini dalam konteks ayat surah Sad ayat yang ke-7 ini, kaum musyrikin menafikan ajaran tauhid. Kerana ayat sebelum ayat yang ke-7 itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa Nabi SAW mengajak kepada ajaran tauhid. Ini mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menafikan ajaran tauhid. Ini mengesakan Allah dengan mengatakan kami tak pernah dengar pun daripada agama sebelum ini bahawa para rasul terdahulu telah mentauhidkan Allah. Jadi perkataan mereka itu sebenarnya dari ada teragak-agak nak mengatakan bahawa betul ke sebenarnya Nabi sebelum, sebab apa? Sebab satu, mereka pun pernah berguru dengan orang Yahudi sebahagiannya. Antaranya kalau dalam surah As-Sajdah, sebelum surah As-Sajdah cerita tentang surah Luqman. Cerita tentang Nadir bin Haris, antara yang berguru dengan orang Yahudi. Yang ini nak bertanyakan soalan-soalan kan kepada Nabi SAW. Jadi mereka pun tak pasti. Kerana soalan mereka rasanya agama-agama dulu pun tak pernah pun mengajarkan tentang tauhid ni ataupun mengesahkan Allah. Jadi dalam keadaan tak berapa pasti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan ikhtilaq. Ada kemungkinan. Yang ini mereka mengatakan ada soalan macam ada kemungkinan. Jadi makna dalam Quran selalu digunakan iftara kerana menunjukkan ini orang-orang yang zalim biasanya digunakan kepada orang kafir ataupun orang yang disebut dengan perkataan zalim, bahawa mereka ini telah melakukan sebenar-benar pendustaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu laknat kepada mereka yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan antaranya mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Baik. Jadi maknanya perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran direka oleh Nabi SAW itu adalah perkataan yang disebut-sebutkan, diviralkan, disebutkan daripada generasi ke generasi, supaya mereka membina satu bentuk cara fikir kepada generasi akan datang bahawa benda ini adalah dusta. Benda ini adalah dusta. Jadi kita tengok bagaimana peranan Nabi SAW dalam nak mendepani tomahan-tomahan tersebut pada ketika itu. Baik. Kemudian itu yang pertama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan am yaqulu naftara, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjawab. Kita sebut dalam ayat ini ada dua isu. Yang pertama adalah ini kata-kata orang musyrikin bahawa Al-Quran itu adalah dusta, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjawabnya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan tujuan. Baik, jawapan bagi persoalan yang pertama ataupun jawapan bagi tuduhan yang pertama itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal huwal haqqu mir rabbik. Bahkan Al-Quran itu diturunkan benar daripada Tuhanmu, ini Nabi SAW. Baik. Yang pertama, perkataan hak di sini ini membawa makna sama ada Al-Quran itu hak, iaitu benar turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam sudut konteks ayat
dan kita melihat kepada ayat itulah. Jadi makna ataupun terjemahan secara ringkasnya ataupun sekali lalu dalam bacaan sekali lalu kita baca bal huwal haq, yang ini sebab dia berkaitan dengan penurunan tanzil. Ayat sebelumnya tanzil min rabbil alamin. Maka haq di sini membawa makna yang pertama benar dari sudut turunnya daripada Allah. Dan disebabkan juga mereka menafikan isi kandungannya, maka perkataan hak itu juga boleh membawa maksud isinya benar. Jadi hanya dengan kalimah hak itu sahaja, ini telah menafikan bahawa Al-Quran itu daripada ciptaan Nabi SAW. Bahkan dia adalah turun tanzilun min rabbil alamin. Dan juga yang kedua, menafikan tentang isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah dusta. Yang ini menafikan hal yang tersebut. Bahkan perkataan hak ini juga dimaksudkan dengan bal huwal haq, yakni bahkan Al-Quran itu benar dari sudut mukjizatnya. Yang mana kita telah sebutkan kemukjizatan Al-Quran ini menjangkaui sesuatu perkara yang kita tak fahami pun di dalam Al-Quran, iaitu antaranya adalah huruf-huruf muqatta'ah. Seperti yang kita sebut sebelum ini. Yang ini huruf muqatta'ah itu juga menambahkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Bahkan itu satu benda yang sangat special kerana dalam keadaan kita tidak memahami huruf-huruf ayat-ayat Quran atau huruf-huruf Al-Quran itu pun dia masih lagi mengandungi mukjizatnya. Baik. Bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan ia adalah satu benda yang hak daripada Tuhanmu. Dan kita sebutkan minggu lepas perkataan Rabb ini bukan hanya satu. Iaitu Tuhan yang memeliharamu. Tuhan yang mana mentadbir urusanmu. Tuhan yang membimbingmu. Baik. Persoalannya, kenapa kerap kali Allah Subhanahu Wa Taala khitabkan ataupun sasarkan ayat Al-Quran ini kepada Nabi SAW dalam nak menegaskan sesuatu perkara. Contoh dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan Al-Quran itu dibenar turun daripada Tuhanmu, wahai Muhammad. Adakah Nabi SAW yang menafikan ataupun Nabi SAW yang meragukan? Sudah tentunya tidak. Yang mengatakan ataupun yang meragukan Al-Quran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala ada orang musyrikin. Sepatutnya ayat itu ataupun ayat ini disasarkan kepada orang musyrikin. Seolah kata bal huwal haqqu min rabbih. Bahkan Al-Quran itu adalah benar daripada Tuhannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Jadi am yaqulu naftarah, bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran. Dakwaan mereka itu tidak benar. Bahkan Al-Quran itu adalah perkara yang benar daripada Tuhannya. Sepatutnya disebutkan Rabbihi sebab patutnya ayat itu disasarkan kepada orang musyrikin. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensasarkan ayat itu kepada Nabi SAW? Sedangkan Al-Quran itu memang Nabi SAW tahu bahawa ianya datang daripada Allah. Faham? Persoalannya. Ini kenapa Allah cakap kepada Nabi sedangkan Nabi SAW memang tahu dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada baginda. Yang tak tahu ataupun yang menafikan itu adalah orang musyrikin. Sepatutnya Allah kata bal huwal haqqu min rabbih. Soalnya sasaran itu kepada orang musyrikin, bahkan Al-Quran ini benar turun daripada Tuhannya. Sebab kamu menafikan ataupun kamu mengatakan dia yang menceritakan. Jadi kenapa dia dipanggil iltifat, iaitu perubahan daripada dhamir ataupun kata ganti diri ketiga kepada kata ganti diri yang kedua. Kata ganti diri yang ketiga ni maknanya dia kata ganti diri yang kedua, kamu dan kau, maknanya bercakap berhadapan. Baik. Kenapa berlaku demikian? Bahkan dalam Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala
berbuat demikian. Dalam surah Yasin saya pernah sebutkan juga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau daripada salah seorang daripada rasul-rasul utusan. Kenapa dikhitabkan, disasarkan ayat itu kepada Nabi, sedangkan yang mendustakan itu adalah orang musyrikin? Jadi jawapannya pun sama macam saya sebut dalam surah Yasin juga. Iaitulah, yang pertama, satu, nak meneguhkan hati Nabi SAW. Jadi nak pasakkan kepada Nabi SAW, apa yang kamu bacakan itu benar. Daripada aku yang berikan kepada kamu, ataupun aku yang turunkan kepada kamu, tanzil, aku yang turunkan kepada kamu, dan tugas kamu adalah teruskan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sasaran itu kepada Nabi SAW? Kerana orang musyrikin ini, mereka dah ada kerangka fikir. Mereka dah ada, ataupun kita kata mereka dah ada apa yang mereka nak. Jadi apa sahaja yang Al-Quran datangkan, mereka akan blok. Ini mereka kata apa? Mereka kata Quran itu diciptakan oleh Muhammad. Yaqulun, bahkan bertulisan mereka sebutkan bahawa Al-Quran itu diciptakan oleh Muhammad. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sasaran itu kepada mereka pun tak ada guna. Kerana mereka takkan menerima perkataan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sasarkan kepada Nabi SAW untuk apa? Sebenarnya juga untuk mensasarkan kepada mereka. Saya selalu gambarkan macam ni. Kalau contoh seorang guru lah, seorang guru kan, apabila dia mengajar di dalam satu kelas, yang mungkin dalam kelas dia ni ada berbagai jenis anak murid lah, biasalah kan. Jadi ada mungkin pelajar-pelajar yang mungkin suka nak dengar cakap guru, mungkin suka nak terima arahan guru, kan. Maka guru ni buat apa? Dia pun bercakaplah dengan murid sebagai murid-murid yang mungkin nak dengar cakap guru ataupun nak ikut arahan guru. Ini dia cakaplah kat murid-murid yang baik ni, kata sepatutnya makna kan kita ni kena hormat guru kan, kena ikut cakap guru. Jadi adakah murid-murid tu tak buat benda tu? Murid-murid tu buat. Tapi kenapa dia mengucapkan hal yang tersebut? Kerana dia nak tujukan kepada murid-murid yang tak mau dengar ni. Seolah-olah mereka ni dengar CP-CP. Kalau kamu tak mau dengar direct, guru ni sebut kepada kelompok yang baik ni. Tapi sebut juga sebab apa? Sebab nak sebutkan inilah sepatutnya yang berlaku, iaitu mereka membenarkan bahawa Al-Quran itu daripada Tuhan Nabi SAW, bukannya daripada Nabi SAW itu sendiri. Jadi ada dua sebab. Baik. Jadi itu isu yang pertama. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbik. Iaitu berkaitan dengan Al-Quran itu dinafikan dari ciptaan Nabi SAW, bahkan ia adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, isu yang kedua, apa tujuan daripada penurunan Al-Quran tersebut? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tujuan daripada penurunan Al-Quran itu adalah litunzira, untuk memberikan peringatan. Untuk memberikan peringatan. Dan kita melihat sifat peringatan daripada Al-Quran, tiga ciri peringatan daripada Al-Quran ini. Ini daripada perkataan tanzil, aziz, ar-rahim. Baik. Kalau dalam surah Yasin, kita sebut pada ayat yang kelima, tanzil al-aziz ar-rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Dalam ayat ni, litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Ayatnya hampir sama, tapi ada sedikit perbezaan kalimah. Cuma sifat ataupun ciri peringatan itu sama. Bagaimana Aziz Ar-Rahim ini pada ayat yang ke-6. Last sekali Allah simpulkan tentang penurunan Al-Quran, urus takbir. Allah Subhanahu Wa Taala ini
Ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang ghaib dan juga perkara yang ghaib, antaranya penurunan Al-Quran, syahadah, benda yang nampak pada panca indera. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Perkataan aziz dan juga rahim. Baik. Ada 3 ciri peringatan dalam Al-Quran. Mungkin kita ulang. Kita pernah sebutkan juga dalam surah Yasin, Tanzilul Azizir Rahim. Apa itu ciri peringatan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran itu sebelumnya pada ayat yang kedua telah disebutkan ia adalah tanzil. Ia adalah satu yang peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan peringatan itu datangnya daripada luar. Luar yang di sini yang dimaksudkan adalah luar daripada kelompok kita. Bukan sesiapa di antara kita yang menciptakannya. Tetapi yang menurunkan peringatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya mengetahui dengan lebih mendalam dan melihat dengan lebih luas. Baik. Saya selalu contohkan dengan keadaan kalau kita bayangkan hari ini, minta maaf, maknanya tak dapat kita berada secara bersemuka. Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang lebih gemar bersemuka. Saya sendiri sebenarnya lebih suka bersemuka kan. Tapi yang lazim maknanya minggu ni saya balik ke kampung sekejap. Baik. Jadi kalau kita bayangkan kita berada dalam kita ada dalam dewan dalam di Masjid Hasanah. Kita bayangkan kita ada dalam satu dewan. Baik. Tiba-tiba saya cakap kepada tuan-tuan yang hadir di hadapan saya ni. Kita bayangkan semua yang berada dalam Zoom Maya ni hadir di hadapan saya secara fizikalnya. Jadi saya cakap kepada tuan-tuan, tiba-tiba bila saya tengah berkongsikan tadabbur ni, saya cakap kepada tuan-tuan, jom kita keluar daripada dewan ni sebab bangunan sebelah terbakar. Bukanlah kita doa Masjid Hasanah, tapi maknanya kita anggarkan. Maknanya bangunan sebelah ni terbakar. Jadi tuan-tuan mungkin merasa pelik. Macam mana dia boleh saya boleh memperingatkan kepada tuan-tuan tentang bahaya yang mendatang sedangkan saya berada bersama dengan tuan-tuan. Kita berada dalam satu dewan. Macam mana saya boleh nampak? Saya tak tengok telefon. Ini saya pun tak tengok kepada tingkap. Tapi tiba-tiba ada orang yang mana daripada luar. Dia lari dalam mungkin buka pintu dewan kita. Dan dia dalam keadaan tercungak-cungak penat. Dia pun datang bagi tahu kepada kita. Ni, bangunan sebelah dah terbakar, takut apinya merebak. Jadi semua nak kena keluar dan juga berkumpul di tempat selamat. Jadi pada waktu ni kita rasa kita nak tunggu tak? Kita tak tunggu sebab apa? Sebab peringatan itu datang daripada orang luar. Kan? Dia datang daripada luar dan bila mana dalam keadaan muka dia mungkin nampak ekspresi wajah takut. Dan juga kita nampak dia pun berlari tercungak-cungak. Sebab kepenatan lari nak bagi tahu kepada kita. Jadi menunjukkan bahawa dia ini diyakini bahawa dia telah memberikan satu peringatan yang serius. Peringatan yang lebih kita rasa nak bertindak daripada peringatan tersebut. Dan mungkin apabila kita keluar daripada dewan, kita melihat sendiri, nampak dah api itu terbakar. Terbakar bangunan sebelah. Maka lebihlah pada waktu itu kita meyakini apa yang diperingatkan oleh orang yang datang bagi tahu kepada kita tadi. Jadi itulah nak sebutkan tentang sifat ataupun peringatan Al-Quran. Yang mana dia datang daripada luar. Maknanya bukan dalam bumi kita ini. Bukan sesiapa daripada kalangan kita ataupun daripada kalangan para Nabi ataupun Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya yang reka. Bukan. Yang datang daripada Anzala. Yang ini datang daripada Allah. Tanzil. Turun juga secara beransur-ansur. Ini turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka peringatan itu pula disampaikan oleh Nabi SAW. Yang kita, makna kata kita yakin tentang
Kebenarannya bukan sahaja kita, bahkan orang musyrikin sendiri meyakini perkara tersebut. Mereka mengatakan Nabi SAW ini Al-Amin. Mereka sendiri menggelar Nabi SAW sebagai Al-Amin. Ketika mana Nabi SAW menyebutkan tentang di Bukit Safa. Kalau aku bagi tahu ada satu kumpulan perang berkuda yang datang nak memusnahkan kamu, kamu percaya kepada aku? Mereka jawab apa? Ma jarabna alaika kadhiba. Ini satu bentuk syahadah, satu bentuk penyaksian bahawa kami ini tak pernah mendengar bahawa engkau ini pernah berdusta. Jadi kita orang yang datang ke dewan kita ni, kita anggapkan sebagai peringatan yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang Nabi SAW sendiri dah melihat perkara tersebut, antaranya dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Kan? Yang mana kita juga akan meyakini perkara tersebut dalam surah At-Takatsur, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ainul yaqin. Kita juga akan bila dah sampai pada waktu tersebut, sampai pada ketika tersebut, kita akan yakin. Bahkan menarik dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, ini orang musyrikin pun akan yakin inna muqinun. Mungkin tadi kalau dalam kalangan tadi mungkin ada orang yang datang bagi peringatan tadi, mungkin salah seorang daripada kita dia kata, takkanlah kan, bangunan sebelah tadi saya tengok okey je, tak ada apa pun. Takkanlah. Jadi bila semua orang dah kosong dewan, dia pun takkan saya seorang nak tinggal sini. Jadi dia pun tak apalah, keluar je lah. Keluar tengok, betul-betul tengok api tu dah dekat dah. Mungkin dah sampai dekat belakang dewan dah. Yang menyebabkan dia nak turun tangga pun dia tak sempat dah. Mungkin ada sedikit badan dia dah terasa terbakar. Jadi pada waktu tu mungkin dia rasa menyesal. Tapi tak guna sebab dah terbakar sikit badan. Tapi nak sebutkan tentang peringatan Al-Quran itu ketika mana dia datang daripada luar. Datang pula diberikan peringatan tersebut oleh orang yang paling dipercayai, iaitulah Nabi SAW. Maka peringatan itu adalah peringatan yang sangat perlu dititik beratkan. Kerana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melihat manusia ini, kita ni bumi ni berbanding dengan galaksi. Kalau kita nak bandingkan dengan galaksi ni, tak ada. Kalau kita banding dengan bumi itu pun sendiri, maknanya kita ni terlalu kerdil. Kan? Ini kan pula bumi itu dibandingkan matahari dibanding dengan galaksi-galaksi yang lain, terlalu kerdilnya kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu setiap inci apa yang manusia perlukan. Bahkan dalam surah Ar-Rahman Allah kata apa? Allamal Quran khalaqal insan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Al-Quran, membawa maksud Al-Quran itu telah sedia ada sebelum daripada penciptaan manusia. Kan disebutkan Al-Quran terlebih dahulu sebelum penciptaan manusia. Jadi Allah dah tahu dah apa problem dalam kehidupan kita ini, dan dah sediakan dah manual ataupun kita kata hari ini SOP-nya, macam mana panduan kita nak menjalani dalam kehidupan kita. Peringatan tersebut. Dan sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, dia lebih mengetahui. Kan kalau kita naik kapal terbang kan, yang ni kita pandangan kita lebih luas kan berbanding orang yang berada di bawah. Rumah kita pun kita nampak lebih kecil daripada kita. Sebab apa? Sebab kita berada di atas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala fauqal qaun, yang ini disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dengan lebih mendalam dari sudut apa yang kita perlukan, mengetahui dengan lebih luas dari sudut kehidupan manusia ini. Maka peringatan itu adalah peringatan yang sepatutnya kita tidak pandang enteng. Yang kedua, tanzil aziz. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-6, Azizur Rahim. Aziz, sifat Allah iaitu Al-Aziz ini selalu kita sebut dengan yang Maha Agung ataupun yang Maha Berkuasa. Dalam bahasa yang mudah kita kata Aziz ini adalah yang berautoriti. Di peringatan ni tadi, satu tadi kalau orang yang datang tadi bagi peringatan, kalau dia orang biasa pun kita dah mungkin mengambil peringatan daripada dia.
Sebab kita rasa dan kita tahu, kita yakini dia adalah orang yang bercakap benar. Ini kan pula kalau peringatan itu tadi datangnya daripada pegawai ataupun anggota bomba. Datang siap pakai suit, pakai ni, datang bagi peringatan kepada kita. Maka kita tahu dia ada autoriti, bahawa dialah yang selalu maknanya menguruskan kes-kes kebakaran, nak memadamkan api. Maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang disebut sebagai Al-Aziz, yang berautoriti. Kalau peringatan, contoh tentang SOP, kan? SOP kita sekarang ni disebut banyak tentang SOP, kan? Maknanya bila SOP itu, peringatan itu datang daripada KKM, pihak berkuasa, maknanya kita mengambil perhatian untuk kita mengelakkan diri kita daripada jangkiti wabak. Berbanding kalau orang sebelah rumah kita, makcik kampung contohnya, duduk sembang pasal COVID ni dan sebagainya lah, tak ada apa dan sebagainya. Tapi hakikatnya maknanya kita lebih mendengar peringatan daripada yang berautoriti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Aziz, autoriti ke atas segala makhluk yang berautoriti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan autoriti itu kepada Nabi SAW. Innaka laminal mursalin. Untuk Nabi sampaikan. Maka kita juga mengikut orang yang berautoriti di dalam agama ini, iaitulah Nabi SAW. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut atiullah wa atiur rasul. Dua kali diulang perkataan taat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang yang menurunkan syariat, yudabbirul amra minas sama', dan Nabi SAW sebagai yang menyampaikan syariat, yang diberikan autoriti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringatan itu adalah peringatan yang perlu diyakini kerana ia datangnya daripada yang berautoriti. Dan yang paling penting kita nak sebutkan tentang litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Kita nak sebutkan tentang peringatan ini, bahawa peringatan itu sebenarnya tanda kasih sayang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak sayang kepada orang musyrikin, kepada orang Quraisy ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan mereka ma'atahum min nadhirim. Yang ini telah lama mereka ini tak didatangkan peringatan. Biarlah mereka terus sesat. Nanti bila mereka tak menyembah berhala, mati dalam keadaan kufur, maka selesai. Maknanya mereka diazab. Tak. Tapi peringatan itu kadang-kadang ia datang dengan nada yang tegas, dalam perbuatan yang mungkin keras. Tetapi peringatan itu adalah hasil daripada kasih sayang yang ditunjukkan. Ini kita mungkin mengetahuilah dari sudut kita majoriti, mungkin dalam ni pangkat pakcik-makcik lah pada anak. Yang ni maknanya kita sebagai ibu bapa, ketika mana kadang-kadang kita marah anak kita dengan mungkin agak keras, mungkin nadanya tegas. Tapi kita tahu bahawa kita memberikan peringatan itu bukanlah kerana kebencian, bahkan kerana kasih sayang. Jadi peringatan itu rahim. Ini peringatan itu tidak semestinya menggambarkan benci. Allah menyebutkan tentang neraka, diazab oleh neraka dan sebagainya, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala membenci, tapi peringatan supaya tidak berlaku sedemikian. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang orang kafir. Majoriti ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara umum tentang orang kafir. Dalam beberapa ayat tertentu, macam dalam surah Al-Masad, dalam surah Al-Alaq sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang menuju kepada golongan tertentu. Itu pun nak sebutkan bahawa ibarahnya itu boleh diguna ataupun boleh diambil pengajaran daripada orang-orang yang seterusnya. Yang sebutkan peringatan-peringatan itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 ciri ataupun 3 sebab peringatan. Kita tahu kalau peringatan itu satu peringatan yang penting. Peringatan itu mesti diyakini kerana datang daripada yang berautoriti. Dan kita tahu bahawa peringatan Al-Quran itu adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita.
Sebab itu selalu ulama menyebutkan yang ini kita nak merasai interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita baca Quran. Sebab kita nak rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itulah terhadap kita. Baik. Litunzira qauman. Baik. Ini satu perkara yang menarik. Yang ini kalau kita tengok dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mensasarkan kita tahu kepada orang musyrikin. Sasarannya itu ataupun ayatnya itu adalah kepada orang musyrikin, orang-orang kafir. Tetapi didatangkan dalam bentuk nakirah, dalam bentuk umum. Baik. Saya sebutkan terlebih dahulu, dalam bahasa Arab, dia ada juga sebagaimana dalam bahasa Melayu, kata nama am dan kata nama khas. Kata nama umum dan juga kata nama khas. Kata nama am disebut sebagai nakirah. Kata nama khusus, khas disebut sebagai ma'rifah yang diketahui. Baik. So tanda nakirah ini antaranya adalah tanwin. Tanda nakirah, tanda umum. Tanda ma'rifah ini adalah alif lam. Datangnya dengan perkataan itu ada alif lam. Baik. Jadi kita sebutkan ayat ini nak sebutkan memberi peringatan kepada satu kaum. Yang mana kaum itu adalah merujuk kepada orang musyrikin. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dengan perkataan yang umum bukan khas? Ini Allah tak kata litunzirul qaum, tapi Allah kata litunzira qauman. Ini datang dalam bentuk nakirah. Ini dalam keadaan umum, bukan dalam perkataan al-qaum, ini yang khusus. Kerana ayat itu merujuk kepada orang musyrikin. Baik. Yang pertama, sebab Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan kaum dalam bentuk nakirah, ini kata nama umum dengan tiada al, adalah nak menunjukkan yang pertama, sebelum daripada penghinaan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan juga yang pertama berkaitan dengan satu ayat itu walaupun ditujukan kepada ketika mana Al-Quran turun ditujukan kepada kaumnya, yakni kaum yang diturunkan Al-Quran kepadanya, tetapi dia juga boleh menjadi peringatan kepada kaum-kaum yang selepasnya. Ini dalam ulumul Quran kita ada satu kaedah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Walaupun ayat itu dia ada sebab khas dia ada sasaran khas dia kepada siapa, tapi ketika mana ayat Al-Quran itu didatangkan dalam bentuk yang umum, maka dikekal kepada keumumannya, iaitu peringatan ibrahnya itu boleh diambil oleh setiap kaum. Itu hebatnya Quran. Walaupun nak tuju kepada kaum yang tertentu, tapi boleh jadi kaum itu adalah kaum kita, kaum Melayu kita, contoh. Yang mana mungkin kita dah lama, kita kan dah lama dari sudut kita dengan zaman Nabi SAW pun dah lama, 1400 tahun. Ataupun mungkin dah lama kita dalam keadaan kita ini tak diberikan peringatan apa-apa. Mungkin kita dah lama, ataupun mungkin ada orang yang mungkin kita kenal dah lama, mungkin tinggal masjid, mungkin dalam fatrah waktu COVID ni, maka peringatan itu kepada semua kaum. Itu yang pertama. Khususnya kepada yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini, iaitu Quraisy. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tanpa menyebutkan alif lam, seolah mana Allah Subhanahu Wa Taala melupakan mereka. Maknanya tak sebutkan nama siapa. Seolah macam tak kenal lah. Jadi ia menunjukkan kepada penghinaan kepada Quraisy, kerana mereka mengatakan kepada Nabi SAW menciptakan Al-Quran, dan mereka menolak dakwah Nabi SAW. Kerana apa? Mereka rasa mereka ini well known. Mereka ini dah terkenal. Tuan-tuan tahu, orang Quraisy ini dalam surah Al-Fil dan surah Quraisy, dua surah yang berdekatan dalam mushaf dan dari sudut penurunannya pun, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fil, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada Quraisy, iaitu selamat daripada penjajahan tentera Abraha. Jadi
disebabkan tentera Abraha kalah pada waktu itu. Tentera Abraha ini adalah satu gambaran tentang kekuatan musuh. Bukan sekadar tentera bergajah tersebut, tapi maknanya satu kekuatan musuh yang mana dari sudut logik akalnya, orang Quraisy ini maknanya mereka tak akan dapat menandingi kekuatan, ketumbukan tentera Abraha tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka, memberikan keamanan kepada mereka dan juga menghilangkan rasa lapar kepada mereka. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi menyebabkan Mekah pada waktu itu menjadi Ummul Qura, menjadi tempat tumpuan. Bahkan sebelum Abraha kenapa dia menyerang Kaabah itu pun kerana memang dia dengki. Yang dia nak merampas takhta Mekah ni sebagai tempat pengumpulan pedagang yang datang daripada selatan bawah, datang daripada selatan daripada Yaman ke Mekah, dan juga datang daripada Syam, daripada utara sebelah atas, Syam, Rom dan sebagainya. Jadi Mekah itu center. Jadi Abraha ni dia nak ubah center itu kepada Yaman sebab dia gubernur Yaman. Jadi nak sebutkan, jadi mereka ni pada waktu itu dari sudut pengaruh mereka dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala sebut pengaruh mereka itu semakin tinggi. Jadi orang pun hormat kepada Quraisy ni, seolah-olah mereka mengatakan bahawa orang Quraisy ni mereka ni dijaga oleh satu kuasa asing ataupun dijaga oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab tentera bergajah ni yang dari sudut akalnya mustahil lah dia nak menang orang Quraisy, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Jadi orang sekitar orang Quraisy ni beranggapan bahawa orang Quraisy ni orang yang tak boleh dizalimi, orang yang maknanya kena jaga kedudukan mereka. Mereka ni orang-orang yang seolah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka rasa mereka ni well known, diketahui ada kedudukan. Tetapi dalam ayat ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak mendatangkan alif lam, seolah Allah melupakan segala benda tersebut semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada kamu. Bahkan Allah kata dalam surah Quraisy, nikmat yang Allah berikan itu sepatutnya membawa kepada apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Kamu hendaklah beribadah yakni kepada berubudiah kepada Tuhannya Tuhan Kaabah ini, rumah ini iaitu Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti, maka Allah Subhanahu Wa Taala seolah mana melupakan mereka. Sebab peringatan itu memang datangnya dalam bentuk kasih sayang, tetapi ketika mana mereka sendiri yang menolak peringatan. Kerana makna kafir ini bukan semata-mata dia tidak menyembah Allah, tetapi selepas dia dah mendengar kebenaran tapi dia masih lagi menolak kebenaran tersebut, maka itulah yang disebut sebagai kafir. Baik. Litunzira qauman ma atahum. 12 minit. Baik, apa makna ma atahum? Maksud ma itu, huruf ma itu dan kesannya kepada kefahaman ayat ma atahum. Baik. Jadi ma atahum ini membawa maksud, ada dua maksud sekurang-kurangnya, iaitu yang pertama ma'an-nafiyah. Kalau kita tengok terjemahan dalam terjemahan kita boleh tahu sama ada ma yang digunakan itu nafiyah ataupun mausulah. Baik, kita tengok. Bahkan Al-Quran itu ialah perkara yang benar daripada Tuhanmu, wahai Muhammad, supaya engkau memberikan ingatan dan amaran kepada kaum yang telah lama tidak didatangi. Ma'atahum, tidak didatangi. Maknanya ma di sini diterjemahkan kepada an-nafiyah. Makna nafiyah ni penafian lah. Dalam bahasa Melayu kita, mereka ini telah lama tidak didatangi oleh pemberi peringatan setelah sekian lama. Itu makna terjemahan. Tapi ma ini juga boleh membawa maksud al-mausulah. Ini itu kelebihan ayat Quran. Yang perkataannya ringkas, pendek, tetapi boleh membawa pelbagai makna ataupun maksud, dimensi dan kefahaman. Baik, ma ini juga boleh disebutkan sebagai al-mausulah.
Walaupun dalam ayat ini makna lebih tepat, majoriti ulama mengatakan ma an-nafiyah, tetapi tidak bermakna kalau kita sebut ma al-mausulah dia jadi salah. Yang maknanya dia ada tafsiran yang kedua. Jadi mana ma al-mausulah itu maksudnya, mausulah ni maksudnya bersambung. Mausul. Ini maknanya mereka ini didatangkan peringatan seperti apa yang didatangkan oleh pemberi peringatan sebelumnya. Ma itu menunjukkan kepada seperti apa. Bukan penafian, tapi ia ini mendatang, seolah terjemahan dia macam ni. Yang ini Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk memberikan peringatan kepada kaum yang mana sebelum daripada mereka, yakni kaum mereka itu sebelum daripada mereka yang hidup sekarang ini juga telah didatangkan peringatan yang serupa. Peringatan terhadap kaum sebelum daripada yang ada sekarang ini didatangkan pada kaum yang terdahulu dan kaum sekarang ni. Bahkan memang betul pun dari sudut sejarahnya, Makkah itu telah didiami oleh Nabi Ismail AS, dan juga mereka sendiri mengatakan bahawa kami ini adalah di dalam agama Ibrahim. Baik. Jadi boleh kepada dua-dua maksud. Penafian maknanya telah lama tak didatangkan peringatan. Ini memang lama juga. Antara Nabi Ismail dengan Nabi SAW ratusan tahun. Jadi al-mausulah maknanya peringatan itu dah pernah datang kepada orang sebelum ini. Sekarang ini datang kepada mereka pula. Ini orang sebelum ini di Makkah ini maknanya datang melalui peringatan Nabi Ismail. Ini mereka datangnya peringatan melalui Nabi SAW. Maka nak sebutkan sepatutnya kamu tak rasa pelik. Sebab apa kamu nak rasa pelik? Bahawa Nabi SAW ini juga disebut dalam Quran. Mereka mengatakan bahawa kenapa Rasul ini daripada kalangan manusia makan, minum, jalan di pasar macam kami. Kenapa tak hantar Rasul ini daripada kalangan malaikat? Allah Subhanahu Wa Taala jawab, satu, kalau hantar daripada kalangan malaikat pun mereka tak akan beriman. Yang kedua, kenapa kamu rasa pelik? Kerana Nabi-Nabi sebelum Nabi SAW juga adalah seorang manusia. Benda itu tak pelik. Benda itu dah pernah berlaku dan mereka sendiri pun mengatakan bahawa mereka berada dalam agama Ibrahim, tetapi mereka menyimpang daripada agama Nabi Ibrahim. Maka dalam banyak surah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, antara tadi kita sebut surah Al-Fil dan juga surah Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bagaimana mereka mendapat nikmat aman dan juga nikmat kekenyangan. Ini tak lapar adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim. Dalam doa Nabi Ibrahim, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Ya, ini Nabi Ibrahim doa tentang apa? Jadikan balad ini, dan negeri ini amin. Iaitu aman, dan juga warzuq ahlahu, memberikan makan. Jadi Nabi Ibrahim ini menyebutkan doa itu dalam keadaan Nabi Ibrahim ini mentauhidkan Allah. Dalam keadaan Nabi Ibrahim inilah yang mana memecahkan berhala-berhala kaumnya, tetapi mereka mengatakan bahawa mereka adalah nabi dalam agama Nabi Ibrahim, mereka yang menyembah berhala, mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sepatutnya, so ayat ini nak katakan bila Allah kata ma'atahum, seolah mana kamu ni ambil peringatan daripada siapa, ataupun kamu ini ikut siapa sebenarnya. Kalau kamu kata kamu adalah ajaran Nabi Ibrahim, kenapa kamu tak sama peringatan yang dibawa kepada mereka itu menyebabkan mereka berubah? Kenapa peringatan yang datang pada hari ini yang sama dengan peringatan yang sebelumnya, mausulah, yang bersambung daripada peringatan yang sebelumnya, kenapa kamu menafikan? Bahkan kamu mendustakannya. Maka ma di situ boleh dimaksudkan kepada an-nafiyah dan juga dimaksudkan al-mausulah. Dan cuma dari sudut majoriti, kalau kita baca dari sudut terjemahan pun, dalam tafsiran pun, maknanya kata majoriti menyebutkan an-nafiyah lah. Maknanya telah lama.
Sebab itu pun betul juga. Dari sudut telah lama ini, dari sudut lama kita sebut masa kan tadi. Masa. Sebab selepas daripada Nabi Ismail, di tanah Arab tidak ada Nabi. Kan? Melainkan Nabi SAW. Baik. Ma'atahum min nadhirin. Min nadhirin min qablika la'al min qablik. Ini sebelum Nabi SAW, Nabi Ismail pernah diutuskan. Cuma Nabi Ismail ini kalau kita baca dari sudut para ulama menuliskan tentang baginda, maknanya risalah baginda yang dibawa oleh Nabi Ismail itu tidaklah berpanjangan, bukanlah risalah yang berpanjangan, dan bahkan khusus pada kelompok yang tertentu. Sebab tanah Arab itu kan besar, luas. Ini kerana apa? Dalam surah Maryam kata wa kana ya'muru ahlahu, yakni disebutkan tentang Nabi Ismail, yakni dahulunya ya'muru ahlahu. Ahlahu ni dia lebih khusus berbanding kaum. Ahl ni adalah ahli keluarga yang terdekat. Ini menunjukkan bahawa risalah Nabi Ismail ini bukan untuk umum semua, dan memang risalah-risalah sebelum ini pun khusus kepada kaum-kaum yang tertentu, pada tempat-tempat yang tertentu, dalam hal-hal yang tertentu, bis-salati waz-zakah. Tidak didatangi pemberi peringatan dalam satu tempoh yang lama. Ini kalau kita ambil makna ma'atamhum itu adalah penafian antara Nabi Ismail dan Nabi SAW hingga berluasalah kesyirikan. Azab Allah Subhanahu Wa Taala sangat hampir bagi orang yang melakukan kesyirikan. Tapi atas rahmat kasih sayangnya tidak akan mengazab kecuali selepas diutuskan Rasul min nazirin. Jadi kenapa didatangkan Rasul? Baik, ini satu perkara lagi. Bila Rasul ini datang ke satu tempat, selalu kita, kadang-kadang kita pun mungkin kita tak perasan, tapi selalu kita disebutkan, bila kita sebut contoh Nabi Nuh, apa yang tergambar pada fikiran kita adalah tentang taufan. Bila kita sebutkan Nabi Lut, yang kita tergambar adalah bumi diterbalikkan. Jadi maknanya di orang musyrikin ini, mereka nampak Rasul yang datang itu sebagai mereka inilah yang membawa bencana. Mereka ini yang membawa bala. Kan? Sedangkan Al-Quran menyebutkan tentang kedatangan Rasul ini sebagai rahmat. Kan? Kerana apa? Perbuatan-perbuatan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir ini yang menjemput bala Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya di atas Bukit Safa kan Nabi SAW sebut, aku memperingatkan kamu tentang azab yang datang kepada kamu. Jadi azab itu telah datang. Tetapi dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebab kami tidak mengazab mereka adalah kerana wa anta fihim. Kamu itu berada dalam kalangan mereka. Jadi menunjukkan bahawa para rasul ini datang. Mereka inilah yang mana seolah menyebabkan, menjadi asbab kepada penangguhan azab itu terus datang kepada sebarang kaum, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah akan hantar rasul terlebih dahulu, memberikan peringatan terlebih dahulu, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab. Jadi itu kita kata sunnatullah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak akan azab. Ini menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inzar kan, nazir, yang memberikan peringatan. Peringatan itu adalah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak terus azab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar rasul dulu berikan peringatan. Baik. La'allahum yahtadun. Baik. Apa makna la'allahum ini? Kalau kita tengok, la'alla ini al-harfu taraji. Apa itu harfu taraji? Iaitu satu bentuk pengharapan untuk beroleh sesuatu. Macam kita kata la'allakum tattaqun. Ini maknanya kita berpuasa nanti, tak berapa lama dah nanti insya-Allah. Mudah-mudahan kita sampai ke dalam bulan Ramadan. Maknanya kata kita mengharapkan kita beroleh sesuatu daripada Ramadan, iaitulah memperolehi takwa. Jadi pengharapan, cuma pengharapan dalam Al-Quran juga disebutkan dengan at-tamanni. Tamanni
dengan menggunakan perkataan laita. La'alla dengan laita. Seperti dalam surah Yasin disebutkan qila dukhulil jannah. Iaitu ketika mana cerita tentang pemuda hujung kota. Dia bagi nasihat kepada kaum dia tak mau terima. Last sekali kaum dia bunuh dia. Mati dia. Dan bila dia mati, Allah ceritakan kepada dia, ceritakan bahawa disuruh kepada dia qila dukhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam syurga. Maka bila dia masuk dalam syurga itu, perkara pertama yang dia terfikir apa? Bukan cantiknya syurga, tapi difikirkan qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagusnya kalau kaum aku. Ini pengharapan dia, alangkah bagusnya kalau kaum aku mengetahui apa yang aku sedang nampak ni. Satu, kita tengok lelaki ni dari sudut keikhlasan dia, maknanya dia berdakwah itu bukan dia meminta apa pun. Jadi dalam keadaan dia mati dibunuh oleh kaum dia. Dia masuk syurga, nampak nikmat syurga tu. Tapi maknanya perkataan pertama yang disebut adalah tentang kaum dia. Ini disebut keikhlasan. Tapi nak sebutkan perkataan yang digunakan adalah laita. Jadi apa beza ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la'alla dan juga laita. Jadi perbezaan keduanya adalah at-taraji adalah pengharapan pada sesuatu yang mungkin mendapatkannya. Adapun at-tamanni adalah pengharapan pada sesuatu yang mustahil didapatkannya. Makna kata Al-Quran ini ketika mana dia datang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan peringatan, maka dia sangat mungkin peringatan itu sampai kepada sesiapa sahaja pun. Ini macam mana kerah hati seorang itu. Jadi kalau dia mahu berubah dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala maknanya memberi hidayah kepada dia, asbab daripada pilihan dia, maka Al-Quran itu dapat untuk mengubah orang tersebut. Jadi kita jangan faham dari sudut kenapa ayat Quran banyak sangat. Tak cukup ke satu dua ayat Quran untuk melembutkan hati orang musyrikin yang keras. Jadi Al-Quran itu datang dengan pelbagai uslub. Sebab memang manusia ini satu bukan sekadar orang musyrikin pada waktu itu, maknanya Quran ini sampai kepada zaman kita. Maka Al-Quran itu datang dalam bentuknya yang umum untuk memberi pengajaran kepada setiap zaman. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan la'alla bermakna pengharapan yang paling dikehendaki dalam konteks ini adalah pengharapan daripada peringatan Al-Quran, maka manusia itu mendapat hidayah. Jadi kita semak balik diri kita. Kita sebut tentang peringatan daripada Al-Quran. Kita membaca, mungkin kita mendengar kuliah-kuliah tentang Quran, Rabbul Quran. Ini tentang ayat-ayat yang menyatakan peringatan tentang Al-Quran. Adakah kita memperoleh peringatan ataupun kita memperoleh hidayah? Kerana itulah kita kata itu tujuan kepada peringatan daripada Al-Quran. Dan disebutkan yahtadun. Yakni yahtadun ini maknanya datang juga dalam fi'alul mudhari' menunjukkan Al-Quran itu bila mana dia sentiasa diingatkan, innama zukkiru bi ayati rabbih. Zukkiru maknanya dia diperingatkan selalu diperingatkan. Maka sepatutnya dia akan sentiasa menjadikan manusia itu dalam keadaan hidayah. Kerana hidayah ini bukannya satu. Dia bukannya satu peringkat. Tapi hidayah ini dia ada 3 peringkat. Sebab itu kenapa kita tak penat-penat ataupun kita tak letih, tak jemu-jemu kita duk sebut ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini kita mohon untuk diberikan petunjuk, hidayah. Ihdina kan. Kerana hidayah itu sampailah kepada kita bertemu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berterusan yahtadun. Dan peringatan daripada Al-Quran itu menyebabkan manusia ini yahtadun, sentiasa berada dalam keadaan mendapat hidayah. Kerana hidayah itu ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama disebutkan sebagai hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad ini kita boleh faham maknanya hidayah yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang mana yang baik, yang mana yang buruk.
inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Yani hidayah ini kepada semua manusia. Hudan linnas, kepada semua manusia. Jadi Al-Quran cerita mencuri itu baik, memberi sedekah itu mencuri itu buruk, memberi sedekah itu baik. Jadi Al-Quran sebut tentang ini baik, ini buruk. Manusia pilih. Maka itu adalah hidayatul irsyad. Yang kedua, peringkat yang kedua adalah hidayatul taufiq, iaitu hidayah bila dah kenal ini baik, dah kenal ini buruk. Ni macam mana nak lakukan kebaikan itu, nak berada di atas jalan baik, siratal mustaqim tadi, maka kita perlukan taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memerlukan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, kita boleh kata kekuatan. Jadi kita sebut hidayah dan taufik kan. Sebab taufik ni maknanya memberikan kekuatan untuk pada kita untuk beramal kepada jalan kebaikan. Kita ni bukan tak tahu benda baik, benda buruk. Kan? Tapi nak buat benda baik itu kadang-kadang sukar. Kerana kita perlukan taufik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidayah yang kita nak berterusan kepada kita adalah hidayah yang paling tinggi, iaitu hidayah itu sabat. Iaitu hidayah sabat ni yang berterusan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada pemuda Al-Kahfi, Allah kata apa? Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan hidayah. Bukan mereka tak dapat hidayah, tapi kami tambah. Apa makna tambah itu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan dari sudut hidayah itu dipegang sahabat sampailah akhir sekali mereka balik bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak jadi orang yang orang semua setelah dibangunkan pemuda Al-Kahfi kan. Ini setelah mereka dibangunkan, mereka tak rasa seronok, maknanya mereka dipuja dan sebagainya. Mereka rasa ini benda yang tak kena. Ini mereka maknanya lebih memilih kematian selepas daripada mereka dibangunkan, berbanding daripada mereka ini terus-terusan dipuja. Kerana sahabat. Zidnahum huda, bertambah hidayah, maknanya mereka ini sentiasa sahabat di atas jalan kebenaran. Bahkan as-sabat ini juga disebut dengan bagaimana kalau tadi kita sebut di di irsyad ini diperkenalkan yang baik dan yang buruk. Kemudian taufik maknanya buat yang baik, tapi yang buruk masih ada kan. Maka sahabat ini juga disebut sebagai furqan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, penerangan terhadap huda, itu taufik. Yang ini sebab apa? Taufik sebab hidayah ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga hudan lil muttaqin. Taufik ni kan nak buat benda baik. Hudan lil muttaqin, Allah Subhanahu Wa Taala sebut hidayah kepada orang yang bertakwa Al-Quran. Jadi tujuan daripada ibadah antaranya adalah takwa, la'allakum tattaqun. Dan sahabat ini wa bayyinatin minal huda wal furqan, dalam ayat berkaitan dengan puasa, atau ayat berkaitan dengan Ramadan. Furqan maknanya dah buat benda baik, okey dah, tapi benda buruk masih ada kan. Maka furqan, maka kena pisahkan. Maknanya kena buang keburukan, barulah kita boleh berada istiqamah di atas jalan kebaikan. Inilah sahabat. Dan itulah yang kita nak minta selalu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, itu sampai kepada kita sahabat, iaitu istiqamah, yakni dalam jalan kebaikan sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan makna hidayah ini dalam Al-Quran ini banyak makna, ada saya tak ingat ada berapa makna, tapi mungkin ada 8 makna ataupun lebih makna hidayah ini. Jadi antaranya hidayah itu membawa maksud petunjuk yang memudahkan, yakni yang memudahkan manusia untuk membuat kebaikan. Ini hidayah juga menunjukkan kepada jalan sukses, kebahagiaan bila kita ikut hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah juga makna dari sudut kita hudan lil muttaqin, yakni kenikmatan dalam ibadah. Dan hidayah juga membawa maksud solusi bagi setiap daripada permasalahan kita. Jadi antara makna hidayah lah. Yang mana hidayah ini dalam Quran ini banyak maknanya. Dia maknanya dengan membaca Al-Quran, dengan mengambil peringatan daripada Al-Quran, yang mungkin sebelum ini kita pun mungkin tak diberikan peringatan. Mungkin kita termasuk dalam kauman itu yang kita tak diberikan peringatan. Mungkin kita sebelum waktu muda kita maknanya sibuk dengan kerja kan, yang mana tak sampai peringatan Quran itu kepada kita. Mungkin kita duk dengar adalah sikit-sikit dari sudut kuliah maghrib dan sebagainya.
Tapi maknanya bila dah ada peringatan-peringatan yang datang kepada kita, yang sebelum ni yang kita tak tahu, yang sekarang ni kita tahu, sepatutnya ia menjadi petunjuk kepada kita untuk memudahkan urusan kita dari sudut kenikmatan kita dalam ibadah. Dari sudut maknanya nak memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan kita. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk daripada kalangan orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasa 12.30 lah. Itu ayat yang ketiga. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu akan datang. 2 minggu akan datang. Ayat yang seterusnya mudah-mudahan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan ya sebelum saya tutup lebih dulu. Ada. Baik, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang itu pada di sini. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak TFE. Maaf kepada segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.